start presenting. Share. Okay, everyone seen my slide kan? So, saya assume semua nampak lah ni, tak respon. Okay. Hydropower start on 17th early 17 tahun 1700. Hydropower ni dah wujud. For more than a century, the technology that use falling water to create hydroelectricity has existed. The evolution of the modern hydropower turbine began in pertengahan 17th when a French hydraulic and military engineer Bernard Forest de Beldon wrote Architecture Hydraulic. Ni orang Perancis ni. Dia menulis satu buku. Bukan satu buku, 4 jilid buku Architecture Hydraulic. Okay. In his 4-volume work, he described the working of vertical axis versus horizontal axis machine. Okay, vertical axis versus horizontal axis machine. Sebab turbine ni boleh work on vertical, boleh work on horizontal. Kalau vertical tu menegak lah, horizontal tu mendatar. Okay. Hydroelectric power station use the energy from falling water to make electricity. Running water is a very powerful source of energy. Okay, for hundreds of years it has been used to drive machinery, grind flour and saw lumber. Ni macam biasalah awak pernah nampak kalau dalam TV tu kan. Hydroelectric lah. Dia gunakan untuk grind floor. Grind floor ni macam tepung tu kan. Dia nak haluskan tepung, digunakan hydroelectricity, kemudian machinery, kemudian nak potong kayu, saw lumber. Ini semua benda-benda yang dulu-dulu lah, sebelum electricity digunakan secara lebih lagi. Okay. Kemudian pada tahun 1800, this first electricity ataupun dynamo that use falling water to create electricity. Okay. This is Michigan Grand Rapid Electric that Light and Power Company. Okay. Dia gunakan brush arc lighting dynamo, di mana dia ada tengah-tengah ni ada turbine, kemudian turbine ni akan masuk water lah kat situ. Bila masuk water, dia akan pusing turbine connected to generator, dan generator yang digunakan di sini ialah dynamo ataupun DC motor. Dynamo tu DC motor lah. Kemudian generate lah electricity. Dipasang dekat mana? Niagara Falls, New York. Okay. In 1880, a brush arc light dynamo driven by water turbine was used to provide theater and storefront lighting in Grand Rapids, Michigan. 1881, a brush dynamo connected to turbine in a flour mill provided street lighting at Niagara Falls. Ni dekat New York lah. Ni cerita first time power daripada falls ni, air tu digunakan untuk convert jadi electricity. Ni first time dalam sejarah ni lah. There is 2 project use the direct current technology. These 2 project use the direct current. Maksudnya projek yang digunakan yang first ni direct current lah. Kan tahu kan direct current dengan alternating current. Okay, kemudian alternating current yang sekarang ni, that breakthrough came from the electric generator was coupled to the turbine, which resulted in the world first hydroelectric plant located in Appleton, Wisconsin. Okay. Ni 1882. Pada tahun 1882, alternating current diproduce daripada hydroelectricity. Okay. Kemudian mid-19, baru ni lebih sekarang ni lah, industrial age kan. Dia construction, ada new technology yang masuk, kemudian
pemahaman tentang construction tu lebih baik. Kemudian bigger budget pula ada time tu. So we start the new age of hydroelectricity where semuanya daripada dam ni ataupun empangan. Okay. Mid-19, hydroelectric power accounted for more than 40% of the United States supply for electricity. 40% daripada United States tu USA, 40% dia dah berasal daripada hydroelectric power pada tahun 1900 lah, in the mid on the 19th century. Okay, kemudian during the Industrial Revolution, the need for energy was provided by the increasing number of dam which supply the production line and business and home. Okay, during Industrial Revolution. And after that, dia pernah sampai 75% of total US energy requirement, hydropower ni, dia pernah sampai 75%. Kemudian, in the latter half of that century, hydropower ni ditinggalkan sebab USA dia memerlukan lagi energi kan, sebab hydropower ni location dia terhad, hanya yang ada tempat ada force, air jatuh lah maksudnya. Kemudian ada air yang laju. Kalau air kecil tak boleh juga kan. So dia replaced by fossil fuels and nuclear lah di sini. Fossil fuels and nuclear. Dah tahu kan, fossil fuels ni pada gas lah, maksudnya gas lah, gas ataupun petrol, semuanya fossil fuels lah. Kemudian nuclear yang saya explain tu, dia berasal daripada reactor. Okay. Kemudian currently 1 of 10 electricity from US harvested from hydroelectricity. Okay. Kemudian 20% world electricity harvested from hydroelectric, hydropower lah. Okay, 20% of the world. Ni termasuk kat Malaysia. With the increase in development of other form of electric power generation, hydropower percentage has slowly declined and today provide around 10% saja dekat USA. But current dam account 20% of the electricity generated worldwide and 20% generate more than 90% of their power from them. There are 45,000 large dams in the world, most built pada tahun 1970, and then China and India contain half the world's dam. Apa maksudnya? 45,000 ni kalau bagi 2, kemudian bagi 2 lagi, di contain dekat China and India. So mostly banyaklah China and India ni kalau nak compare dengan serata dunia yang menggunakan hydropower electricity. This is the list of hydropower plant in Malaysia. Ni saya collect ni daripada Wikipedia. Wikipedia is a good source. For example here, kita ada berapa ni? Dekat Perak ada banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Semuanya berasal daripada Sungai Perak. Okay, kemudian di Terengganu ada 1, Sultan Mahmud Dam. Kita ambil dia daripada Sungai Terengganu. Dekat Kelantan ada 1, Pergau Dam, dari Sungai Pergau. Kemudian dekat Pahang ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Semuanya ambil daripada Cameron Highland. Cameron Highland. Kemudian ada Bakun Dam, empangan Bakunan ni dekat Sarawak. Ada Batang Ai dekat Sarawak, Murum dekat Sarawak, dan Tenom Panggi Dam dekat Sabah. Ini adalah dia punya kapasiti dia, 72 megawatt, 40.5 megawatt. Semuanya di sini ialah high scale punya hydropower lah. Dia bukan low scale punya ataupun small scale hydropower. Semuanya high scale power plant untuk electricity bandar ataupun pekan. Okay, kalau besar-besar macam ni, dia boleh dia boleh electrify bandar kalau sampai 54 megawatt macam ni. Okay, how hydropower works. Okay, how hydropower works.
Hydropower is using water to power machinery to make electricity. Water constantly moves through a vast global cycle, evaporating from lake and ocean, forming cloud, kemudian ada precipitating as rain or snow, then flowing back down to the ocean. The energy of this water cycle, which is driven by the sun. Nampak ni, hydropower tu sebenarnya kita tap tenaga yang dihasilkan daripada matahari kita. Matahari dia akan evaporate water dekat laut ataupun dekat sungai jadi awan. Kemudian jadi awan, dia sampai satu masa dia akan hujan. Okay, dari hujan tu empangan kepung dia, kemudian kita lalukan air melalui penstock, jadilah dia tenaga kinetik yang laju. Kita boleh convert tenaga kinetik tu kepada tenaga elektrisiti. Sebenarnya tenaga elektrisiti yang kita ambil tu asalnya daripada matahari. Okey, cuma kita convert dia dari pelbagai energi lah. Hydropower use a fuel water. Maksudnya water lah as a fuel that is not reduced or used up in the process. Okay, hydropower dia tak menggunakan minyak untuk bergerak. Dia hanya semata-mata menggunakan power ataupun pressure of water yang jatuh dari atas ke bawah. Okay, because the water cycle is endless, okay, endless, constantly recharging system, hydropower is considered as a renewable energy. Okay, hydropower dia lah renewable energy. Ini pun dah belajar lah ni dekat sekolah rendah. Okay, dari laut kemudian jadi ada matahari lah. Of course kena ada matahari lah, baru dia boleh evaporate. Bila dah evaporate, dia jadi cloud, kemudian dia jadi precipitation, sama ada snow ataupun hujan. Kemudian air yang turun daripada bukit tu kita perangkap dia, kita buat dia jadi empangan, kemudian kita tap dia menjadi electricity lah. Kita convert kinetic energy kepada electric energy. When flowing water is captured and turned into electricity, it is called hydroelectric power or hydropower. There are several types of hydroelectric facilities. They are powered by kinetic energy of flowing water as it moves downstream. Turbines and generators convert the energy into electricity, which is then fed into electrical grid to be used in home, businesses, and by industry. Okay, type of hydro plant here. There is 3 types of hydropower facilities. First type is impoundment. Di sini saya contohin sikit. Sorry. Where is the draw? Impoundment, and second diversion, and third pump storage. Okay, pump storage. Many dams, saya baca terus di sini, many dams were built for other purposes and hydropower was added later. Many dams were built for other purpose. Maksudnya dam yang pada asal-asalnya digunakan bukan untuk hydropower pun. Macam yang first, dia gunakan untuk grind awak punya floor, grind awak punya tepung. Kemudian gunakan dam untuk kepung air sebab nak gunakan air tu pada kemudian bila kemarau. So kemudian hydropower kemudian diwujudkan selepas wujudnya dam. Maksudnya dam wujud dulu baru ada hydropower ni. Okay, in Malaysia there's about 20 hydropower station which is only produce 5796. Ni lama punya lah ni, megawatt. 20 hydropower station. Hydropower plant range in size from small system for home or village to large project produce electricity for utilities. Ni termasuk bandar. Okay, empangan hydroelectricity boleh power up bandar. Jenis impoundment hydropower. The most common type of hydroelectric
power plant is impoundment facility. Macam mana bentuk dia? Ainul nak tanya. Teruskan Ainul. Kejap, saya tak dengar. Sorry. Ya, Ainul. Berapa lama tahan banjir tu ada terangkan tak doktor? Sorry. Saya baru tukar. Okey, apa? Cakap apa tadi? Tak, kalau banjir, Aha, okey. berapa lama empangan tu boleh tahan? Maksudnya kalau pecah ke apa Oh, ke. okey, empangan. Ni awak cerita pasal structure ni. Yang tu saya yang tu tak tahulah saya. Bukan tak tahu, yang tu boleh dikira sebenarnya. Tapi kiraan tu saya rasa ada dekat strength of material ataupun static. Benda tu. Benda tu boleh dikira, tapi selalunya empangan hidroelektrik ni dia ada diversion dia. Dia tak akan kepung air itu seberapa lama yang mungkin. Dia akan ada diversion. Dia tak boleh kalau contohnya tinggi dia lebih kurang 100 meter, dia tak kepung air sampai 100 meter tinggi sebab high pressure tau kalau tinggi 100 meter ni. So dia akan ada diversion. Bila ada diversion, so empangan awak tu dia akan kurang sikit lah menahan pressure daripada air tu. Okey? Okey doktor. Lagi satu doktor. Kalau berlakunya air pasang tu, adakah disebabkan empangan tak berfungsi atau apa? Kalau air pasang, sebenarnya air pasang bermaksud ialah bila bulan menghampiri bumi. Graviti bulan tu akan mempengaruhi graviti bumi dan air yang ada dekat darat tu dia akan bukan darat. Air yang ada dekat bumi tu dia akan tertumpu kepada tempat yang graviti dia kurang. Contoh, dekat Malaysia ni, kan bumi kita bulat kan? Bumi kita bulat. Contohnya, bulan tu menghampiri bumi betul-betul dekat Malaysia. So, air-air yang ada dekat laut tu semua, dia akan tertumpu kepada kawasan yang kurang graviti. So, bila tertumpu kawasan yang kurang graviti, air tu dia akan naik lah. Sebab tu air tu dia naik sedikit. Dia tak ada kena-mengena pun dengan empangan sebenarnya. Empangan rosak ke, dia tak ada kena-mengena. Kalau hujan tu lain cerita. Okey, kalau hujan tu lain cerita. Okey? Okey. Sebab belum balik tu dah berlaku air pasang. Okey. Kita sambung dekat impoundment type of hydroelectric ni. Impoundment facility typically large hydropower system use them to store river water in a reservoir. Water released from the reservoir flow through a turbine spinning it, which is in turn activate a generator to produce electricity. The water may be released either to meet changing electricity needs or to maintain a constant reservoir level. Selalunya dam-dam yang kita buat tu ataupun dam-dam yang engineer buat tu, dia akan ada satu level of water. Dia tak contohnya dam ni dam. Dia ada level of water dia. Dia akan maintain level of water dia parat situ saja. Okey? Dia tak boleh lebih kat sini, tak boleh kurang. Dia kurang boleh lah. Tak boleh lebih lah yang penting. Dia mesti ada maximum number of water dia boleh tahan. Kalau terlebih, crack. Ataupun dia tahan ataupun dia melimpah keluar. So selalunya dia ada diversion. Nanti kita tengok diversion, jenis diversion dia. Okey. Kalau yang hydroelectric tu selalunya digunakan diversion tu lah. Power of air diversion tu digunakan sebab dia laju turun. Kita gunakan yang laju turun tu untuk rotate kita punya turbine. Okey. Ni contoh Temenggu Dam Power Station dekat Perak. Okey, ni besar lah ni, sangat besar ni.
Ni saya ambil kat Google. Ni bukan kecil-kecil lah ni, sangat besar. Kalau awak lihat kat sini, air yang dia release ni sikit saja. Ni air yang release. Okay, ni air release. Dia mesti constantly ada air release. Ni dari tempat dia release. Okay. Kalau air tu terlalu banyak, mungkin dia akan release lagi di sini. Okay, dia akan release water every time. Dia tak boleh kepung. Dia kepung tu hanya untuk dapatkan energi saja. Supaya energi yang ada, yang nak tolak turbine tu kuat. Itu sebab dia nak kepung. Ini adalah contoh cross section of dam. Bayangkan ini adalah empangan awak. Construction batu besar tu, dia akan memang berbentuk macam gini, sengit macam gini. Kemudian face dia akan macam gini, rata. Ni level air awak. Dia ada penstock di sini untuk keluarkan air yang lebihan tu. Kemudian di sini ada turbine. Okey. Sini transmission line. Kalau awak baca kat sini, dam store water. Ni dam store water. Kemudian ada penstock. Penstock ni akan carries water to the turbine. Kemudian generator kat sini, selalunya dia rotate dekat sebelah bawah dam. Dia tak ada letak generator ni sebelah atas lah. Dia selalunya letak kat sebelah bawah supaya generator ni berhampiran dengan turbine. Okey, berhampiran dengan turbine. So, air yang high pressure air tu lalu penstock dengan kelajuan yang tinggi akan rotate turbine dan turbine akan rotate generator. So where the water goes after rotate, dia akan pergi ke lower stream lah. Lower stream kat bawah, sebelah bawah. Okay. Ni biasanya. Ini conventional lah. Conventional hydropower facility. Kita gunakan dam sahaja. Conventional. Okay. Ada juga yang jenis diversion. Maksudnya, dia tak memerlukan langsung dam. Empangan tak perlu pun. Untuk hydropower ni. Kalau awak lihat kat sini, dia ada waterfall. Ni ialah waterfall dekat Tazimina, Alaska. Ni waterfall ni, air dekat upper stream. Ni lower stream. Kemudian awak lihat kat sini, dia ada intake. Intake. Air yang dekat upper stream ni, dia tap ataupun dia divertkan dia sedikit, masuk ke penstock. Dia pusing kat mana tak tahulah ni. Tapi inilah dia punya bangunan untuk simpan turbine and generator dia. Okay, mungkin dia punya pipe dia besar macam ni, lalu kat bawah, pusing kat sini, kemudian turun ke bawah, outlet. Ni pipe, ni piping system dia lah. Dia cuma nak ambil running water saja. Dia nak ambil running water. Okay, a diversion sometimes called a run-off river facility channel of a portion of a river through a canal or penstock. It may not require the use of a dam. Dia tak perlukan empangan. So, dia boleh continuously produce electricity tanpa construction of dam. Construction of dam ni sangat mahal. Awak kena bayangkan. Macam mana nak kepung air yang sentiasa bergerak. Contoh awak nak buat dam kat sini. Air ni kena ada. Dia kena turun setiap masa. Macam mana awak nak buat construction dekat sini? Sangat susah. Dia akan divert. Mula-mula dia akan divert semua air ni yang ada sini. Dia akan divert semua kat sini. Pergi ke bawah terus. Selepas tu dia buat pembinaan kat sini. Selepas dah siap, dengan kira-kira dia akan pecahkan yang dia dah buat diversion tu. Dia pecah kat sini. Pecahkan. Nanti air lalu pelan-pelan lah. Dia tak pecahkan semua. Dia pecahkan ni macam mana? Bukan guna tukul. Dia gunakan bom. Okay. Bila bom meletup, so air tu lalulah sedikit. Sedikit demi sedikit. Lama-lama dam ni akan berfungsi dengan sepenuhnya lah. So ini adalah diversion. Ini saya cerita pasal diversion di sini. Yang tadi macam mana nak buat dam tu, dia menggunakan construction. Full of construction. 100% construction. Civil engineer lah yang selalunya buat benda ni. Dia orang akan kira pressure of water, pressure dekat level water macam mana yang tinggi, kemudian capacity of water boleh di-contain by that dam. Selalunya construction dia siap-siap ada sekali turbine kat dalam tu.
ada turbine kat dalam tu, dalam dam tu. Okay, dia tak buat dam dahulu, dia buat sama-sama dam dengan turbine generator sekali ada dalam tu, semuanya lah. Okay, this is example of diversion dekat Brazil. Okay, sebenarnya di sini ada ni, hole ni ialah dam lah ni. Ni hole ni ialah dam lah ni. Kemudian di sini ada generator, banyak lah ni generator sini, turbine and generator. Bila siang hari mungkin ini berdekatan dengan kampung-kampung ataupun bandar. Kemudian industrial usage dia kurang sedikit. So dia release saja dia release saja water melalui diversion kat sini tanpa memerangkap sebarang elektrisiti. Okey, bila peak time, maksudnya peak time orang gunakan elektrisiti selalunya di sebelah maghrib kan. Maghrib nak sampai malam tu peak time. Semua rumah semua nak ada elektrisiti, semua nak buka air conditioner, semua nak iron baju, contohlah iron baju malam-malam. Tapi semuanya nak malam-malam semua nak gunakan elektrisiti, nak buka TV, buka radio, buka air conditioner, semuanya. So dia akan tutup di sini, dia akan buka lah di sini. So generator akan berfungsi lah, full utilize all the generator lah kat sini. Bila dia nak tutup kat sini, so dia akan buka kat sini. So dia tak membahayakan dam kat sini lah. Sebab apa dia nak tutup? Sebab elektrik yang digunakan, yang kita supply dekat power grid tu, dia perlu storage. Dia tak boleh lalu saja tanpa orang guna, rugilah. Dia boleh rosakkan awak punya komponen. Dia akan try to minimize the energy. Okay, macam ni dia release lah energy ni. Right. Kemudian kita ada pump storage. Tadi kita ada impoundment, kemudian kita ada diversion, and last one kita ada pumped storage. Macam mana ni digunakan? Okay, when the demand for electricity is low, sebagai contoh yang tadi saya bagi tahu, kalau dekat kampung sebelah pagi, mana ada orang buka elektrisiti sangat kan? Melainkan buka radio pun dah tak sekarang, buka TV sajalah. Mungkin kipas table fan tu kan, ataupun kipas kat shilling 1-2 saja. So dia tak memerlukan elektrisiti yang banyak. So what happen? A pump storage facility store energy by pumping water from a lower reservoir to a upper reservoir. Okay, maksudnya dia ada dua tempat reservoir. Contoh awak boleh bayangkan, ini adalah satu reservoir di sebelah atas. Reservoir ini ialah tempat simpanan air lah kan. Satu lagi ada reservoir yang besar bawah. Awak boleh bayangkan ini adalah tasik yang sebelah atas, ni tasik di sebelah bawah. Boleh juga. Lower, upper. Kemudian menghubungkan upper reservoir dengan lower reservoir ini, dia ada turbine, ada penstock, ada turbine generate electricity ke lower reservoir. Okey. Kemudian dia ada patah balik ke atas. Yang ini pump. Dia nak pump water naik ke atas. Yang ni turbine. Yang ni pump. Tujuan pump ialah kita nak pump air daripada tempat yang rendah kepada tempat yang tinggi. Air tak boleh pergi tempat tinggi kan, kecuali ada pump. Kalau ada pump, baru dia boleh air pergi dari bawah ke atas. Okey. Pump storage. Ini kira pump storage lah. When the demand for electricity is low, for example sebelah pagi, electricity tak banyak sangat guna, tapi turbine ni boleh hasilkan electricity continuously. So di mana dia nak supply current bila orang tak gunakannya. So elektrik yang digunakan kat sini, elektrik yang dia release kat sini, dia powerkan pump ni. Pump bergerak, dia sedut air dekat bawah ni, pergi ke atas, balik. So dia boleh sedut air ke atas, kemudian turbine tutup,
So dia jadi containment lah. Reservoir kat atas ni tinggal kat atas dulu dengan air-airnya sekali. Okay, bila ada orang nak gunakan electricity, dia release valve kat sini, valve terbuka, air lalu kat valve, turbine berpusing, generate electricity. Okay. During period of high electric demand, the water is released back to the lower reservoir to generate electricity. Ini yang saya beritahu. Okay. Ni awak bayangkan, ini adalah macam tasik di sebelah atas, di sebelah bukit. Ini ialah tasik di bawah. Kat sini ada turbine, ada penstock, ada pipe, ada turbine, kemudian ada penstock kat sini. Kemudian ada lagi satu hala 7 penstock yang digunakan untuk naikkan air. Yang ni ada pump kat sini. Kita pump lah air yang dekat bawah ni pergi naik ke atas. Kadang-kadang tasik di sebelah atas ni ialah artificial. Maksudnya dikorek atas ni untuk simpan air. So selalunya yang ini boleh juga, selalu juga memang ada pun dekat Malaysia yang digunakan pump storage ni. Kalau hujan awak nampak air kat sini akan melimpah, kat situ lah awak nampak ada kayu balak ikut turun sekali semua. Ini adalah sebab-sebab manusia punya tangan lah ni. Ini antara sebab-sebab manusia punya tangan lah ni. Semuanya nak electricity kan. Energy control produce power on demand. Energy control. Kalau kelebihan pump storage ni, kita boleh energy tu kita boleh control dia, produce power by demand. Okay. Kemudian 70 hingga 80 efficiency kita boleh dapat electricity daripada situ. Kemudian lack electricity consumer boleh menggunakan dia secara net, free pun ni. Can be PV or wind powered. Untuk pump storage tu ataupun pump ni, awak nak naikkan air dia ke atas, awak tak semestinya menggunakan turbine punya electricity. Awak boleh gunakan PV ataupun wind power. Okay, ataupun battery. Any kind of power lah untuk naikkan air ni pergi ke storage atas. Okay, ini adalah type of hydroelectricity pump storage, right? Size of hydroelectricity power plant. Kita ada large hydro power plant, kita ada small hydropower. Kalau large hydropower selalunya rated dia lebih kurang 30 megawatt. 30 megawatt. Yang ni memang bandar. Nak power bandar. Kemudian small hydro power plant 100 kilowatt hingga 30 kilowatt. Ini boleh power kampung, pekan. Yang ni 100 kilowatt to 30 megawatt. Sebenarnya tak susah pun nak buat ni. Tak susah pun. Semua orang boleh berkebolehan. Belajar sedikit macam mana nak buat dia, semua berkebolehan nak buat dia. Small hydro power plant ni. Atau large memang tak boleh lah. Kita memang tak boleh. Large di dam macam ni. Ni Hoover Dam 13,000 megawatt. Venezuela 10,000 megawatt. Largest 18,600 megawatt. Ni dekat China pada tahun 2009. Kemudian small hydro power plant system, macam rumah saja, dia buat macam rumah saja. Dia tahan air sebelah sana, kemudian adalah lalu dia buka gate ni, lalulah air yang ditahan tu. Dia boleh power up industry and town. Okay, could power several industry or small town. Kita ada lagi kecil daripada tu. Kita panggil dia micro hydropower. Micro hydropower plant has the capacity of 100 kilowatt. A small and micro hydroelectric power system can produce enough electricity for home, farm, ranch or village. Okay. Macam mana bentuk dia? Macam ni. Macam reban ayam. Sebiji macam reban ayam. Kalau nampak kat sini, ini ialah tasik di sebelah bawah lah ni. Awak jangan ingat dia ambil air daripada sini pergi ke sini. Kalau ambil air pergi ke rumah ni, awak memerlukan pump. Kita tak perlukan pump. Bila kita nak generate electricity, kita perlukan turbine and generator. Yang ini ialah tempat laluan air. Awak kena tahulah. Dia buat ni, kawasan ni berampiran dengan ada gunung ke, bukit ke rumah dia yang ada waterfall.
ada air, ada sungai yang lalu. So dia boleh tap air yang daripada atas tu lalu kat pipe ni naik ke atas. Mungkin kita punya turbine dia macam ni lah, impulse turbine. Pusingkan turbine tu, dah pusing, keluarlah kat bawah sini airnya. Yang berpusing ni dia connectkan lah kat apa-apa motor yang dia ada, seperti DC motor ke, dynamo ke, induction motor ke, apa-apalah motor yang dia nak. Dia connect, boleh dapat lebih kurang 100 kilowatt. Ni untuk rumah, farm, village memang 100% boleh. Kalau awak perasan dekat rumah-rumah awak berhampiran bukit, awak kena fikir awak boleh dapat free energy sebenarnya, tapi memerlukan kos awal lah. Awak cadangkan dekat ayah awak, buat micro hydro system ni, tak mahal pun, saya rasa murah saja. Dia punya kos tak sampai 10,000 lah, takkan sampai 10,000 lah. Kemudian buat ni, pipe ni, pasang electricity tu ke rumah awak, awak dapat free. Awak boleh buka air conditioner 24 hour kan. Waktu hujan pun buka aircon, dekat bilik air pun pasang aircon, kalau awak ada benda ni lah kan, nak sejuk selamanya kan, boleh lah. Free energy, free electricity kalau awak buat benda ni dekat kawasan rumah awak yang berhampiran dengan source of air. Air tu kena bergerak lah. Kalau air tak bergerak, awak kena buat pump system pula, leceh. Okay, pros and cons. Current hydropower technology while essentially emission free. Ni kelebihan dia lah, emission free. Dia tak menghasilkan apa-apa emission. Can have undesirable environmental effect. Boleh sedikit menyebabkan efek kepada environmental, such as fish injury and mortality from passage through a turbine, as well as detrimental effect on the quality of downstream water. Okay, fish injury. Siapa peduli kan kalau ikan tu cedera dekat Malaysia ni lah. Siapa peduli. Kalau dia cedera, kita nampak dia cedera, kita potong, kita buat masak asam pedas je. Okay. Ni antara dia punya keburukan dia lah. Dia boleh merosakkan ekosistem sebenarnya. Fish injury. Kalau semua fish injured, tak ada echo, dia punya sirip dia terbuka-buka, so dia merosakkan environmental lah. Kalau seekor dua yang rosak ataupun cedera tu okey, tapi kalau dah semua tak okey lah. Okay. Kemudian untuk mengelakkan fish injury, environmentalist selalunya akan minta ada fish passage, laluan fish lah. Macam ni, fish kalau kita buat dam, selalunya air yang ikan di sebelah bawah dia tak boleh nak pergi tempat yang selalunya ikan. Sebagai contoh, ni awak punya dam, ni air awak kan, ni air yang sebelah bawah. Ikan ni asalnya dia boleh gerak je tanpa ke kiri dan ke kanan, atas dan ke bawah, tanpa ada dam ni. Disebabkan awak dah buat dam kat sini, so awak dah menghalang pergerakan ikan ni. Kalau kita halang pergerakan ikan, apa? Mungkin ikan tu akan pupus sebab dia nak bersenyawa pada satu tempat saja, ataupun dia nak bertelur pada satu tempat saja. So dia akan merosakkan fish passage lah. So environmentalist selalunya dia akan minta, bila ada buat ladder ataupun bila ada buat dam ni, kita nak dia orang minta ada fish ladder untuk elevate fish tu bergerak lah. Selalunya ladder dia berbentuk macam ni. Ni air ni kan, air ni akan turun mengikut graviti kan. So jangan lupa ikan dia boleh berenang naik ke atas lawan arus, dan ikan selalunya berenang lawan arus. Dia tak ikan dia tak berenang ikut arus, dia akan berenang lawan arus. So this is type of fish ladder lah yang selalu dibuat. Okay, ni. So dia boleh pergi ke mana dia suka lah ikan ni. Kita tak boleh kontrol ikan. Water quality and flow. Kalau awak buat hydro power plant, of course water quality dekat kawasan tu akan terjejas. Hydro power plant can cause low dissolvent
oxygen level in the water, a problem that is harmful to riparian habitat and is addressed using various aeration technique. Macam mana nak baikkan dia, gunakan aeration technique lah. Maintaining minimum flows of water downstream of hydropower installation is also critical for survival of riparian habitats. Environmentally friendly turbine. Turbine also called fish, dia nak fish friendly turbine lah. Selalunya turbine ni memang akan bunuh binatang lah, ataupun mencederakan ikan. Tak semestinya ikan kan, yang dalam laut tu ataupun dalam tasik. Ada ketam, ada udang, macam-macam lah. So dia nak environmental. So yang ini selalunya akan menggunakan jenis type of turbine ni lah. Apa ni, impas turbine, tak salah saya nama dia. Ikan dia akan berpusing mengikut air yang lalu dalam penstock tu tanpa mencederakan dia. Selalunya dia jenis impas turbine lah. Ada juga yang lalu ke atas. Air dia lalu ke atas, akan rotatekan awak punya turbine ni. Ni turbine awak, yang ni atas generator. Yang ni generator lah ni. Bawah dia turbine. Bawah dia sini turbine. So yang ini jenis yang rotate punya. So dia kurang mencederakan awak punya ikan, ataupun apa lagi, ketam, udang, dugong, segala jenis binatang laut lah kat sini. Okey. Yang dari atas ke bawah tu selalunya akan mencederakan sebab dia akan lalu kat blade turbine ni. Tapi kelemahan turbine ni ialah dia efisiensi dia kurang. Efisiensi dia low. Kalau yang dari atas ke bawah high efficiency. Maksudnya kalau kat sini awak lalukan 10 liter per minit air dari atas, awak boleh generate sebagai contoh 100 watt sebagai contoh. Awak boleh generate 100 watt. Tapi bila awak lalukan 10 liter per minit dari bawah ni, pusingkan dia, awak boleh generate lebih kurang hanya 70 watt saja. So efisiensi di sebelah atas ni, bila air lalu dari atas ke bawah, lagi banyak awak boleh tap energi kat situ. Masalah dia ialah bila awak tap energi banyak kat situ, masalahnya ialah dia tak environmental friendly lah. Yang ni, ikan akan banyak mati lah sebabkan blade ni. Right? Ni pros: control flood and water flow, generate electricity cleanly and renewable efficiency, energy, electricity. Dia punya cons awak boleh baca: fertilization of flood plain, fish migration, awak akan ganggu dia. Kemudian ada sentiment. Ada sentiment apa dalam bahasa Melayu? Apa bahasa Melayu saya tak ingat. Mendapan, decomposition, dam removal. Kemudian ni of course lah license ni. Kemudian inilah reference yang saya gunakan. Alright, itu saja untuk hari ini. Pendek, dan saya harap dia pack lah. Awak dapat sikit ilmu tentang introduction of hydropower plant. Untuk esok, kita akan buat sedikit tutorial on hydropower plant. Selepas kita buat tutorial tu, kita akan pergi sedikit on introduction of internal combustion engine. That's it for today. Sebelum saya tutup, saya nak ambil attendance. Mungkin ada soalan sebelum tu. 9:11. Ada soalan? Tak ada. Okey, Ainul ada. Amar ada Amar? Ada. Atika? Saya Fatin ada Fatin? ada. Khadijah? Ada. Farishan ada Farishan? Farishan potong rambut ada Farishan? Izwan? Ada, doktor. Ada. Oh, Izwan dah beli mikrofon
Boleh doktor. Boleh. Alif ada alif. Ada. Ada. Alif kat mana Alif? Unimap. Unimap. Hafizul Hakim. Ada. Ada. Akmal ada. 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 Danish. Saya. Ada. Izzuddin ada Izzuddin. Izzuddin ni tidur lagi. Selalunya dia banyak tanya. Dia tidur lagi kot. Aiman. Ada. Aiman. Ada. Ada. Nur Adlina. Saya. Okey. Atira. Atira. Ya, saya. Atira kat mana Atira? Kat Unimap. Okey. Fatini. Ada. Right. Haslina. Haslina. Izzati. Saya doktor. Oh ada, okey. Izzati ada Izzati. Saya. Khalida. Ada. Mardiah. Ada. Dia ada. Syafiqah semalam ada. Hari ni tengah bertukang ke apa? Hajar ada Hajar. Saya ada. Ada. Tinesh. Ada. Aminah ada Aminah. Afifah. Ada Afifah. Oh kenal juga. Saya selalunya orang panggil Zuna kan. Saya panggil Afifah pun kenal juga. Kishan ada Kishan. Kishan tak ada macam biasa. Alright. Itu saja. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Sebelum kita akhiri kita punya session untuk hari ini. Dan kita akan continue session untuk hari esok. Tutorial kita. Right? Tak ada? Okey. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih for your attention. Itu saja. Bye. Thank you doktor. Ya, bye. Thank you doktor. Okey.